Wabi. Dengan itu langkah Exco Ronnie Liu untuk menyuruh mengarahkan dia menarik balik garis panduan tu dia menarik balik pelaksanaannya. Dia dari segi enactment ni, enactment JAIS. Kalau enactment JAIS tu maknanya tak ada orang yang boleh batalkan, ianya tak ada kena-mengena dengan Ronnie Liu. Tetapi dari segi pihak PBT, dia nak laksanakan, lalu arahan untuk melaksanakannya Ronnie Liu suruh tarik balik. Dari segi tu ini perjalanan pentadbiran di dalam kerajaan negeri. Saya pun tak tahu sama ada Ronnie Liu pun telah berbincang dan sebagainya dengan exco-exco yang lain, sama ada ianya adalah pendirian beliau secara peribadi ataupun ianya telah dibawa kepada exco. Tapi pokoknya saya rasa apa yang Ronnie Liu sebut, jangan laksana dulu, biar kami bincang dalam mesyuarat exco dulu. Lebih kurang macam itulah yang saya faham kan. Lalu bagi saya itu merupakan satu perkara yang perlu dilakukan, di mana kalau kita inginkan perubahan ke arah yang lebih baik, sekalipun ianya perlu dilakukan dengan cara yang terancang. Soalan yang kedua yang mengenai pelantikan SUK. Okay. Boleh komen sikit? Dari segi pelantikan SUK itu, saya rasa apa yang telah berlaku ialah satu tindakan menikam Menteri Besar dari belakang, kerana kita semua tahu bahawa Menteri Besar diberi maklumat prosesnya ialah kerajaan negeri akan mengemukakan cadangan nama-nama kepada Sultan, dan Sultan restu baru serah kepada pihak JPA peringkat pusat. Dalam proses melakukannya, di mana Menteri Besar membuat dengan cara yang profesional, panggil semua pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja di negeri Selangor yang pangkat Jusa C ke atas untuk datang temu ramah. Datangnya 8 nama, 6 yang hadir, 2 lagi dia orang tak nak hadir, tak apalah tu. Yang 6 yang hadir tu termasuklah Datuk Kusrin, tapi bila diinterview, nama Datuk Kusrin tak dikemukakan, tak dipilih. Daripada 6, 3 yang dipilih, calon yang pertama adalah Datuk Nordin Sulaiman, iaitu pengerusi UPEN Negeri Selangor. Tu dapat keputusan jawatankuasa itu pada 3 hari bulan Disember. 3 hari bulan Disember. Nama-nama yang 3 yang nak dicalonkan kepada Sultan, nak dicadangkan kepada Sultan, telah disampaikan kepada Tan Sri. Pada hari yang sama, bekas mantan SS Datuk Ramli telah menulis surat kepada Sultan, di mana dia membuat cadangan daripada konon katanya Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, dan nama Datuk Kusrin adalah calon pertama. 3 hari bulan. 10 hari bulan, Istana jawab balik pada Datuk Ramli, kata Kusrin diterima. Surat menyurat di antara Datuk Ramli dengan pihak istana ni ataupun Datuk Munir ni memang tidak dimaklumkan kepada Tan Sri. 17 hari bulan, maknanya keputusan dah buat 10 hari bulan. 17 hari bulan barulah Tan Sri pergi serah nama-nama yang dicadangkan kepada Sultan. Lalu apa yang kita lihat ialah satu proses pengkhianatan, pintas, tikam belakang yang telah dilakukan, yang saya rasa yakin ianya dilakukan oleh pihak Datuk SS yang lama, dengan galakan daripada pihak federal, dengan galakan daripada Barisan Nasional, supaya seorang SUK yang tidak boleh bekerjasama dengan kerajaan Pakatan Rakyat ini dilantik. Dan kita tahu daripada sejarah Datuk Kusrin di dalam JAIS dan sebagainya, memang apa saja yang kita buat semuanya salah. Benda yang sama yang dibuat oleh Barisan Nasional, no problem. Buat majlis baca Yasin dan doa selamat untuk Kamalan Aden di masjid di Hulu Selangor, no problem. Tapi kita buat sikit punya program je, melibatkan orang daripada DAP ke daripada PKR yang bukan Islam, kecoh dalam surat khabar, kata langgar arahan Sultan lah dan sebagainya. Lalu sikap dia memang jelas, saya rasa tak ada orang boleh menafikan, ianya diketahui umum. Lalu saya rasa bila dia dilantik, memang ada perancangan untuk melakukan masalah. Paling kurang niatnya ialah untuk meletak seorang pegawai yang tidak mampu, kerana saya difahamkan di antara 6 yang temu bual, dia adalah yang ke-6. Dia memang jelas tidak dipilih, jelas tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi sebagai setiausaha kerajaan negeri. Paling kurang niatnya ialah untuk melemahkan pentadbiran kita dengan meletakkan calon yang paling lemah, untuk menjadi sebagai
state punya SS, ya. Dan inilah apa yang perlu kita tentang, bukan sekadar dari sudut proses, dari segi calonnya pun. Bagi kita nak calon orang yang terbaik bagi negeri Selangor, ya. Dan calon yang terbaik mengikut proses temu bual yang telah dilakukan, mengikut keperluan daripada pihak kerajaan negeri, adalah di antara 3 yang nama yang telah dikemukakan itu. Ya, mereka telah ditemu bual dan mereka menzahirkan satu kemampuan, ya, untuk membantu Menteri Besar untuk membangunkan kerajaan negeri Selangor ini dengan cara yang terbaik. Ianya bukan soal kesetiaan politik semata-mata, tetapi dari segi merit, dari segi kompetensi, kemampuan dan keperluan yang mesti ada, sifat-sifat yang tertentu yang mesti ada pada seseorang individu yang nak dilantik sebagai setiausaha kerajaan negeri. Tapi Datuk Sadi kata dia boleh bekerjasama dengan Datuk SUK. Yalah, tu masing-masing mempunyai pandangan masing-masing, tapi hakikatnya dia sendiri pun adalah salah seorang daripada panel pemilih itu, ya. Lalu inilah yang menjadikan orang agak keliru, ya. Dia sendiri merupakan sebagai ahli panel, tapi tiba-tiba dia pula kata boleh. Saya rasa apa yang berlaku ialah Dr. Hassan Ali memang dia nak cuba mengikuti kehendak apa yang dianggap sebagai kehendak Sultan, ya, kerana Sultan telah restu, lalu tak nak bercanggah, ya. Sedangkan bagi saya kemungkinan besar Sultan telah restu oleh kerana senarai yang diberikan adalah senarai yang awal yang meletakkan Datuk Kusrin sebagai calon yang pertama, ya. Lalu maknanya kalau kita anggap bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ni dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam persoalan ini, boleh dikatakan dia pun telah ditipu oleh Datuk SS yang lama kerana memberikan senarai nama dengan letakkan Kusrin sebagai calon yang pertama, sedangkan dia tahu bahawa Tan Sri sedang berusaha untuk memberikan pilihan yang lain, ya. Lalu mana mungkin, ya, saya tak tahu. Lalu kita tak bolehlah dengan cepat membuat kesimpulan bahawa inilah kehendak Sultan, ya. Kerana dalam kes ini sebenarnya Sultan kalau mengikut perlembagaan yang sedia ada, dia tidak berperanan, ya. Cadangannya dan pelantikannya adalah daripada perkhidmatan awam, ya, full stop. Maka bila nama yang diberi adalah begitu, maka Sultan terima calon yang pertama, tak ada masalah. Tidak bererti bahawa ianya merupakan keputusan ataupun semestinya pilihan Sultan itu sendiri. Dia tak nampak yang senarai yang lain, mungkin kita tak tahu, ya. Lalu apa yang kita pentingkan ialah kenapa itu berlaku, ya, dan apakah tujuan dan niat di sebaliknya, ya. Dan bagi saya tujuannya ialah untuk meletakkan seorang SUK yang akan menentukan bahawa kerajaan negeri akan bermasalah, sama ada disebabkan ketidakmampuan dirinya sendiri ataupun atas sebab arahan daripada pihak-pihak atasan. Aku nak tengoklah banyak mana yang keluar ni, tak sampai seminit ni, Kang.